Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video ulasan isu-isu semasa. Saya baru kembali dari Sabah, yang mana hari ini saya meluangkan masa di pejabat saya di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Johor Bahru bagi meneliti beberapa perkara. Ini termasuk juga tadi kebetulan ada beberapa orang pengadu yang datang ke pejabat untuk membawa isu-isu setempat. Jadi Alhamdulillah saya sempat bersemuka semak urusan mereka dan kita akan cuba yang terbaik lah dalam soal menguruskan kawasan. Pada masa yang sama, saya akan terus bercakap isu nasional. Jadi kepada mereka yang belum subscribe kepada channel saya mohon tolong subscribe Akmal Nasir. Kepada saya punya subscribers, terima kasih. Tolong sebar luaskan lagi video ini kepada kawan-kawan saudara dan saudari. Jadi hari ini saya ingat isu yang terkait rapat dengan gadis dari Sabah. Adik kita Viviana ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Kita tahu bagaimana Timbalan Menteri Komunikasi sebelum ini, Ahli Parlimen Padang Besar, telah membuat satu tuduhan yang begitu jahat, tomahan yang begitu buruk kepada beliau, dan beliau akhirnya terpaksa mengeluarkan satu kenyataan memohon maaf. Itu cerita minggu lepas. Dan beliau sebut hari Isnin, iaitu semalam, beliau akan cuba menjernihkan keadaan. Malangnya, Timbalan Menteri itu telah mengeluarkan kenyataan yang mengeruhkan lagi keadaan. Daripada kita ingat pemikiran yang agak kolot lah, yang menyalahkan anak muda tanpa usul periksa. Ingatkan dia nak selesaikan isu, sekarang dia kaitkan pula lagi dengan seorang Timbalan Menteri lagi. Dia dah jadi satu geng pula. Seorang pula Timbalan Menteri dari Sabah, dari Kudat, yang pula dikatakan punca kenyataan tersebut. Dan Timbalan Menteri Kudat ini semalam telah keluarkan satu kenyataan yang bagi saya begitu merendahkan adik Viviana ini, seperti menghina adik kita ini. Dan tak semena-mena beliau juga sekarang ini telah memadamkan kenyataan yang menghina Viviana itu semalam. Jadi saya mengharapkan kerajaan jangan tengok Perikatan Nasional, jangan nak cari salah rakyat. Apabila seseorang itu membangkitkan masalah, ambillah sebagai kritikan membina. Anggaplah adik Viviana itu sebagai pemberi maklumat. Walaupun perkara itu mungkin menjadi kelaziman. Internet di luar bandar capaiannya memang agak merunsingkan, memang rendah, memang agak teruk. Jadi apabila ada adik seperti Viviana ini yang merakamkan, yang berkongsi pengalamannya, ambillah secara positif. Bila masalah ini disebut, jangan cari pemberi maklumat. Jangan mangsakan rakyat. Jangan mangsakan anak muda. Jangan mangsakan orang Sabah. Dan saya rasa ini bukan lagi isu orang Sabah. Rakyat Malaysia memang marah. Jadi bagi saya cukuplah kepada Timbalan Menteri, kepada pimpinan Perikatan Nasional dalam usaha merendahkan perkongsian rakyat mengenai keadaan sebenar. Bukan kita tak tahu masalah internet ini, bukan saya nak kata Perikatan Nasional tak buat kerja. Mungkinlah ada orang bagi tanggapan Perikatan Nasional memang teruk tak buat kerja, tetapi kita tahu capaian ini memang satu masalah nasional. Jadi daripada kita merendahkan perkara tersebut, menyalahkan orang muda, lihat kerangka besar, tengok masalah utama. Baik, saya ingat isu ini kalau tidak diselesaikan dengan cara baik, maka kita akan sekali lagi dikecewakan oleh kepimpinan yang ada pada hari ini, daripada mencari jalan keluar menjadi jalan untuk mencari kesalahan orang yang sepatutnya
kita patut berterima kasih. Tetapi berbalik kepada timbalan Menteri Komunikasi ini, hari ini juga media telah melaporkan mengenai keraguan kelayakan beliau. Saya telah sebut dalam video saya sebelum saya ke Sabah minggu lepas, saya sebut bagaimana kelulusan yang diletakkan oleh timbalan menteri ini seolah-olah daripada universiti yang tidak benar, iaitu Northern California Global University. Hari ini terbukti ada individu di Indonesia telah ditangkap kerana menjual sijil-sijil palsu daripada universiti tersebut. Apa cerita timbalan menteri? Kita tengok. Sama ada beliau ini betul-betul seorang yang jujur, kamu keluar minta maaf sijil kamu itu tidak benar. Ataupun kalau betul berlaku kesilapan, terangkan. Jangan hanya mencari kesalahan orang yang lain, tetapi diri kamu soal sijil pun mungkin palsu. Tetapi itu masalah peribadi, masalah integriti, masalah seorang sifat kepimpinan. Tetapi hari ini kita bercakap soal kelemahan capaian internet. Menteri punya cadangan, timbalan menteri yang sama punya cadangan, dia pula nak propose mengemukakan kerajaan mencadangkan agar setiap transaksi online melalui atas talian ini hendak dikenakan caj pentadbiran. Bagi saya, seolah-olah selama ini digambarkan mereka ini buat kerja bersungguh-sungguh. Dah terbukti bahawa sekarang pembelian di internet ini dia nak kenakan charge. Kalau betul, kita tengok alasan yang diberikan, kalau nak buat cukai tambahan, cukai baru, kena masuk dalam parlimen. Itu hakikatnya. Kita tahu kalau nak kenakan cukai, kena ada akta baru. Rang undang-undang yang perlu mendapat kelulusan parlimen. Mereka tidak berani berdepan wakil-wakil rakyat kita dalam parlimen, maka daripada memasukkan soal cukai, dia nak perkenalkan caj pentadbiran. Terma berbeza, kaedah berbeza, tetapi rakyat tetap kena bayar. Alasannya mulalah internet ini selalu digodam, masalah security di talian. Jadi rakyat yang nak dimangsakan. Jadi bagi saya, timbalan Menteri Perikatan Nasional, tak kisahlah UMNO ke, Bersatu ke, muhasabah diri kamu. Jangan hanya cari kesalahan rakyat. Dah cari kesalahan rakyat, nak cover line, kamu nak hukum pula rakyat mengenakan charge kepada urusan di internet ini. Lihat kembali, keadaan sekarang ini, rakyat menghadapi kesukaran ekonomi. Rakyat berdepan cabaran kehidupan yang amat luar biasa. Jadi, saya rasa komen untuk hari ini, kita kena sentiasa berwaspada. Jangan bagi ruang kepada so-called kita punya pimpinan ini. Bagi saya, mereka mungkin lihat soal kedudukan mereka, tetapi tidak faham kesengsaraan rakyat di bawah, kepada anak muda, kepada orang Sabah, kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Kita sentiasa berwaspada. Jangan harapkan pagar makan padi seperti perumpamaan. Dalam isu ini, janganlah kita harapkan sangat Perikatan Nasional. Kita kena jaga sama kita agar rakyat ini tidak akan terus dimangsakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Cukup sekadar itu. Jangan lupa subscribe channel saya, Akmal Nasir. Jumpa lagi dalam video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.